Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Presiden Terkuasa Masjid Al-Mustaqim Siap Kangan Polih, tuan-tuan pemuda Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, dia kesempatan pada malam ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat maghrib berjemaah. Dia dapat kita sambung kuliah mingguan kita, tuan-tuan. Untuk maklumat tuan-tuan, hari ini tarikh 15 Januari bersama dengan 2 Jamadil Akhir. Alhamdulillah tuan, pada hari ini tuan tengok apa tu carta tadi pun kita alhamdulillah boleh tak ada kes tuan hari ni. Cuma main 2-3 hari lepas ni dia ada lah peningkatan. Cuma kita kena istiqamah dengan penjelakan sosial kita ni, pakai mask sebagainya ni, salah satu cara. Di samping kita berdoa tuan, dan kita berusaha untuk kita hindar daripada ujian COVID-19 ni tuan. Untuk maklumat tuan-tuan, hari ini kita akan sambung bab jihad, iaitu sambungan pada minggu lepas, iaitu berkaitan dengan haram hukumnya menyiksa dengan api. Macam mana cerita dia ni, kita seksa dengan api. Apa dia ni? Kalau kita perang ni, kita bunuh tentera ni dengan api, bakar mereka. Tak boleh tuan. Bagi kita lagi, binatang pun Nabi larang kita bunuh dengan api. Macam mana cerita dia? Apa dalil? Binatang apa yang tak boleh? Yang ada kat rumah kita ni, kita bakar sebenarnya tu macam mana pula? Pakai ripset ke apa tu macam mana pula? Moting sebenarnya. Jadi kita akan rujuk sikit lah berkaitan dengan larangan ni. Tapi umumnya haram hukumnya menyiksa dengan api. Tak boleh kita seksa dengan api. Itu tajuk kita hari ni. Apa dalil, apa hujah, kita akan bincang sebentar lagi. Okey, sebelum saya nak pergi tajuk ni, kita tengok sikit tentang 5 tips ataupun 5 petua ataupun 5 cara selamat dunia akhirat. Apakah benda-benda yang dapat menyelamatkan kita daripada dunia ni selamat, akhirat pun kita selamat. Kita nak dua-dua selamat. Dunia untung, akhirat pun kita untung. Dunia kita berjaya, akhirat lagi-lagi kita berjaya, tuan-tuan. Semua kita harus memikirkan bagaimana cara kita nanti selamat di akhirat. Ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan supaya kita selamat dunia akhirat. Tuan, kita tengok tuan, kita nak lah ni, kita nak selamat akhirat. Macam dunia lah, kita takut COVID-19. Tu kat dunia, takutlah, demam lah, sakit sebenarnya, kan? Bahkan tu kata tengok balik, saya tengok dalam internet pun pepatah kata apa, kan? Kita dah takut COVID-19. Ya Allah, dia ancam akhirat dengan neraka ni. Kita tak takut pula, tak prepare pula, kan? Tak bersedia pula. COVID-19 tak sanggup pakai mask sebenarnya, jaga betul-betul. Tapi persediaan kita akhirat nanti, macam mana kita nak protect diri kita ni, nak jaga kita akhirat kita selamat daripada api neraka. Kita kena tengok tuan. Sebab apa? Kita nak dunia kita selamat, akhirat lagi selamat, tuan. Pertama adalah tauhid. Tauhid adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang pertama sekali tauhid, tuan. Ini kita belajar, tuan. Yang tauhid ni mesti kita kena pedar betul, kena belah betul, kena belai betul, kena didik betul tauhid ni. Kan? Iaitu apa? Kita nak selamat dunia akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Nampak dalil yang pertama ni, siapa yang berjumpa dengan Allah keadaan apa? Tauhid dia tidak sekutu Allah. Dia beriman pada Allah, dia esakan Allah. Cuma mungkinlah dia balok lihat ibadah ni, sat culas, sat dak, sat buat, sat dak, tu cara lain pula. Tapi dia tahu Allah itu esa, Allah itu satu, tiada ilah lain kecuali illallah. Dia akan masuk syurga. Kita bincang itu ni. Cuma masuk macam mana? Kalau dia tak beriman, yang mana dia tahu saja tapi tak ambil bak pun, sembahyang dak, puasa dak,
Apa jadi? Masuk dalam neraka dulu. Tapi last kali tu ending syurga juga. Tapi jalan dia, liku-liku dia panjang cerita. Kita tak mahu golongan yang mana diazab dulu baru masuk syurga. Kita nak lah ni kita ke syurga terus, tuan. Sebaliknya, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Hadis Muslim, sampai sekutu pada Allah pula ni tempat dia neraka. Bahkan khalidina fiha abada. Duduk dalam neraka tu selama-lamanya kalau syirik pada Allah. Tapi kalau dia tak syirik, dia buat dosa sebenarnya akan diazab dalam neraka, tapi akan masuk dalam syurga juga. Jadi itu berhati-hati kan. Syirik ni dosa yang mana jangan kita buat sikit pun. Jangan ada walaupun sekumit pun. Kan? 0.001% pun jangan ada, tuan. Syirik pada Allah ni. Kena hindar daripada syirik pada Allah, tuan. Hadis Muslim. Yang kedua, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi tauhid clear dah. Tauhid ni yang kita rapuh sikit orang Melayu kita ni. Sebab apa? Kerana orang Melayu ni beriman kepada Allah. Tapi pada masa yang sama, tika nombor ekor, jumpa tok bomo, barang hilang sebenarnya, benda kahut sebenarnya ni, khurafat, itu masih berlaku, tuan. Cuma dulu ni, cara dulu, walaupun ada lagi tuan benda tu. Cuma dia taklah kata berleluasa macam dulu-dulu ni. Tapi kena berhati-hati. Yang kedua ni pula, kena pegang sunnah Nabi. Kalau pegang sunnah Nabi tu, tuan, insya-Allah kita selamat akhirat. Imam Malik pernah mengatakan, sunnah itu perumpamaannya seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Jadi Imam Malik kata apa? Yang mana sunnah ni macam kapal Nabi Nuh. Yang mana ni orang kutuk dia. Buat apa kapal ni, wahai Nuh? Kan? Tak ada banjir apa pun, hujan pun tak turun apa pun ni. Kan? Tak betul cerah-cerah ni. Musim timur ni mana nak main hujan ni. Kita bahasa kita lah. Orang kutuk dia. Kan? Tapi dah siap saja kapal dia, tuan. Dia ajak isteri dia, anak dia pun tak naik juga, tuan. Anak dia kata apa? Nuh ayah, bukit tinggi lagi. Kan? Nak naik panjat bukit. Apa tuan? Sampai tahu tu, tuan. Tak mau ikut ayah dia, tuan. Jadi kalau time tu siapa ikut Nabi Nuh, selamat, tuan. Tapi sama kita lah juga, kita ikut sunnah, tuan. Selamat, tuan, kita. Daripada kita tenggelam daripada apa tu maksiat-maksiat yang berlaku, tuan. Dia akan tenggelam. Yang ketiga adalah kita mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor 3 ni dia kait dengan satu dengan nombor 2 tadi. Jadi bukan saja tahu saja. Tahu tapi tak buat. Dia mesti tahu, mesti amal. Baru kita selamat. Katanya tahu, semua orang tahu, tuan. Main masjid kan ni, semua orang tahu. Masjid Mustaqim, cari dalam web, dalam Google, tepi apa pejabat kontijen polis. Depan tu ada KFC pula, ada pekan baru pula. Semua orang tahu. Tapi nak main tak masjid? Jadi panjang cerita. Nantilah tunggu Ustaz. Dan awal lagi, muda lagi sebenarnya. Alasan kita macam-macam. Tahu tapi tak buat. Dia mesti kita amal, tuan. Bila amal, kita akan selamat, tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir, apa kunci keselamatan itu wahai Rasulullah? Maka beliau memberikan kunci selamat ada pada 3 hal. Apa keselamatan tu? Kunci dia ada 3 benda, tuan. Yang pertama, jaga lidahmu. Yang kedua, hendaknya kamu tetap di rumahmu. Apa? Pertama, jaga lidah. Ramai orang kita ni semayang bagus, puasa bagus, ibadah cukup clear semua. Tapi hubungan dengan kawan, adik-beradik, jiran tetangga, ribah, tuan. Dia mengumpat, dia mencaci, dia hamun, dia kutuk sana, kutuk sini, condek sana, condek sini. Lidah tu kena hati-hati. Boleh jaga lidah, tuan, kita selamat. Hendaklah kamu tetap di rumahmu. Tetap rumah ni, kalau bahasa kita ni, stay at home lah bahasa dia. Tak pergi mana, duduk di rumah. Ada kerja, baru keluar, tuan. Jika kita duduk maya-maya, macam-macam jadi. Kalau perlu, kita keluar. Samalah, duduk di rumah ni beribadah sebagainya, jaga kalau kita aurat kita sebagainya. Itu dia maksudnya, tuan. Dan tangisi dosa-dosa. Dan ketiga ni, kita muhasabah balik. Apalah aku ni buat. Hari Jumaat ni 15 hari bulan Januari, masuk 21 dah. Umur aku tambahlah setahun lagi. Sebenarnya kuranglah setahun sebenarnya. Main umur 70 dah, 50 dah, 40 dah. Hari itu baru 35, lah 36 dah. Masa set, tuan. Hari itu PKP bulan 3, lah bulan 1 nak masuk setahun dah. PKP pula, tuan. Set, tuan. Masa tu berlalu.
Kalau kita ambil muhasabah tuan, kita tangisi balik, muhasabah balik, berbetul balik, kita selamat tuan. Hadis Tirmizi. Yang keempat, melakukan kewajipan-kewajipan yang Allah perintahkan kepada kita. Yang keempat ni bukan kerja tahu saja tadi, kita buat, kita amal apa yang Allah suruh, kewajipan tu. Apa ibadah yang Allah suruh, kita buat. Dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Jadi kita belajar sepanjang daripada dulu ni. Kitab kita larangan ni, apa Nabi larang, Allah larang, kita tinggal. InsyaAllah kita selamat dunia akhirat tuan. Dalam riwayat Muslim bahwa sahabat Nu'man bin Qawqal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu sekiranya saya melakukan salat 5 waktu, puasa Ramadan, saya halalkan yang halal, saya tinggalkan yang haram, apakah saya masuk surga? Apa dia tanya tuan? Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, kalau aku buat benda yang kesuruh ni, apa benda asas, sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, apa yang Allah kata halal dia halal, yang haram dia haramkan, dan tinggal. Maksud juga nak saya ni, bahasa mudahnya, dia buat yang asas saja. Sembahyang sunat qabliyah ba'diyah tak payah buat, kan? Puasa sunat tak payah buat, benda-benda yang tambah-tambah ni tak buat. Jaga yang wajib saja. Apa Nabi sebut tentang sahabat ni? Masuk surga? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Hadis Muslim. Kalau buat yang asas tu, masuk syurga tuan. Ustaz, lagu tu yang kita hari ni dia buat qabliyah ba'diyah, buat malam sekali lagi, buat tahajud, buat witir lepas Aisyah sekali lagi, buat siap-siap. Ataupun buat dia balik rumah tahajud, buat witir pula, esok duha pula. Macam mana Ustaz? Dalil dia macam mana? Kalau buat yang wajib ni pedah betul-betul, clear kan? Syurga tempat kita. Tapi masalahnya yang wajib tak clear kan? Subuh saat mayang tu, mayang pun hujung-hujung, saya subuh gajah pula esok kan? Saat lagi macam-macam pula. Jadi benda-benda yang wajib tu tak clear. Sebab Allah kata pula, wahai malaikat, cari balik benda yang sunat yang dia buat, tampung balik yang wajib. Tu cerita dia kita buat ni. Kalau tuan-tuan boleh jaga 5 waktu ni, maintain, clear dah. Boleh puasa Ramadan 30 hari tu clear, alhamdulillah. Buat benda wajib je, pun dah masuk syurga dah sebenarnya. Jadi kita ada buat tambahan-tambahan ni, nak bantu balik kita. Kuku apa? Terlepas pandang. Semayang tadi orang Isya semayang dah. Allahu Akbar. Oh, tak ingat pula padi benih tak rendam lagi. Allahu Akbar. Oh, esok ni tak beli lagi apa lalu nak masak tengah hari, kenduri kawan. Oh, teringat pula dah. Oh ni Covid berapa pula ni. Dia buat risau dah. Tadi baca mesej kawan kata macam mana dah. Apa? Orang semayang, dia semayang juga tapi dia alik. Semayang tadi pak, kualiti dia mungkin tak banyak mana. Pahala yang sepatutnya dapat, tak dapat seperti yang sepatutnya dapat. Mungkin 1/9, 1/8 Nabi habaq, bahkan separuh ada yang dapat pahala semayang. So dia fawailul lil musallin. Semayang pun masih celaka lagi. Sebab apa? Kita ralik, kita lupa semayang luar waktu, semayang hujung-hujung, ataupun kita semayang ikut dan kita pilih-pilih waktu yang kita nak semayang. Jadi semua tu sebab tu kita perlunya solat sunat ibadah sunat ni. Kalau kita buat yang wajib pun, Nabi kata masuk syurga dah. Itu yang kejayaan yang sebenarnya. Hadis Muslim. Yang terakhir adalah dengan selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 5 tadi, lah ni dia cover balik semua yang awal tadi. Tauhid jaga, sunnah Nabi kita buat, kita amal pula, semua tadi tu. Kemudian last sekali ni kita serah kepada Allah dengan berdoa tuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan pada kami di dunia dan di akhirat kami. Jadi kita baca ni bagi ibu segala doa. Jangan kita minta kebahagiaan apa? Dunia kita selamat, akhirat kita selamat. Wa qina azabannar, jauh api neraka. Jadi semua nikmat-nikmat Allah bagi. Dunia selamat apa ni? Nak buat apa pun boleh, bahagia, berniaga pun untung, buat benda pun menjadi, tanah rumah pun jadi tahun ni, apa lagi? Macam-macam lah kerja-kerja tuan-tuan tu dipermudahkan, dapat dunia berjaya. Akhirat pun selamat kan? Jauh api neraka kan? Itu yang kita nak. Jadi doa ni kita jangan tinggal ketika kita berdoa. Selitlah masa awal ke, tengah ke, hujung ke, yang kita tinggalkan. Sebab apa? Sahabat Nabi kata, aku rajin dengar Nabi rajin baca doa ni. Dia aku tak tinggal doa ni bila aku berdoa kepada Allah. Jadi selit kita kalau pasal doa ni kita akan baca selalunya dalam majlis ke sebagainya, kita selit doa ni. Nak bertambah mana-mana pun boleh. Kita bersamalah. Dalam semayang kita pun boleh, selepas semayang pun boleh, bangkit malam tahajud ke, bila masa selit doa ni kita minta doa kepada Allah. Dengan niat kita nak minta apa-apa tu, last sekali masuk doa ni.
Sebab apa? Dengan doa ni kalau Allah bagi tuan, dah cover balik semua nikmat dunia, nikmat akhirat dan jauh api neraka tuan. Okey, kita pergi tajuk minggu lepas tuan. Ni ulang kaji sikit, iaitu bab jihad, haram membunuh wanita dan anak-anak. Ni tajuk itu ni minggu lepas berkaitan Nabi larang kita bunuh wanita dan anak-anak ni. Apa dekat dalil dia tuan? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu, ia berkata, aku mendapati seorang wanita yang terbunuh dalam peperangan. Di sebuah perang tu dia tengok ada perempuan mati dalam peperangan bersama Rasulullah SAW. Perang tu yang perang yang Nabi ikut. Kemudian beliau melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak dalam peperangan. Jadi bila ada orang lain, sahabat lain bunuh wanita ni, Nabi larang dah, jangan bunuh kaum wanita dan juga anak-anak dalam perang. Dan hadis Bukhari dan Muslim. Ini dalil yang pertama. Dalam riwayat lain disebut Rasulullah SAW mengecam keras pembunuhan terhadap kaum wanita dan anak-anak. Tak boleh kita pergi bunuh kaum wanita dan anak-anak ni. Kalau kita pergi perang, askar-askar aja. Itu tuan. Tak boleh kita pergi rumah-rumah masuk, pergi pancung semua. Wanita ke, anak ke, apa ke, orang tua ke, sama juga. Jangan. Dia yang bersebut, jangan kita pergi apa? Pergi serang kuih-kuih mereka, gereja-gereja mereka, rumah-rumah ibadah mereka. Tak boleh tuan. Kalau dia nak lawan masa depan, tu cerita lain. Kalau dia pergi cari perlindungan di rumah gereja ke, kuih ke, jangan kita pergi serang mereka tuan. Jadi ni dalil yang Nabi sebut tuan. Yang kedua pula dari Buraidah radhiyallahu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, berperanglah fi sabilillah dengan menyebut nama Allah. Sebab kita perang tu, kalau kita tengok takbir, Allahu Akbar, perang tu semangat tuan. Sebab apa? Nabi abad perang ni sebut nama Allah. Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Orang kafir kita perangi. Peranglah dan janganlah mencuri harta rampasan perang. Dan perang pula jangan dicuri harta mereka. Seperti ada sahabat tuan, Nabi kata solat al-hadiah, kafan lah dia, mandikanlah. Dia pun sahabat heran, pasal apa sahabat lain mati perang, mati syahid tak perlu tak perlu mandi, tak perlu kita solat, terus simpan saja dalam liang lah. Si sahabat ni kena. Rupanya bila cek balik, dia curi harta rampasan perang tuan. Dia niat perang bukan kerana Allah, kerana harta tuan. Kemudian jangan berkhianat. Dah perang tuan, kita khianat pula. Musuh dalam selimut. Dia buka pintu gate tentera Islam ke apa ke, dia main ke belakang sebagainya ke. Ini kena berhati-hati. Jangan mencincang mayat. Nabi larang pula, jangan cincang mayat. Kalau bunuh terus. Sekali bunuh tu mati terus. Tikam mati. Pancung, lagi kena pancung tu terus mati terus. Ustaz kejam depa ni pancung kepala lihat-lihat orang. Sebab apa pancung tuan? Bila pancung mati terus. Kalau tikam lagi, mati tak mati. Nak tikam 2 kali pula, seksa ni lagi 3 kali pula. Jadi dia banyak kali. Sebab tu kalau kita tengok dalam peperangan ni akan pancung tu, kalau boleh pancung tu. Tu cara dia yang cepat untuk mati. Tak boleh pula ustaz geram dengan dia ni, ustaz, tu bunuh kawan saya sebelah ni. Saya pergi cungkir dulu mata dia, saya buang kaki dia dulu, saya pergi cucuk perut belah kiri dulu. Jangan kan. Islam tak ajak lagu tu. Bunuh mati tu. Tak ada kata nak seksa-seksa tuan. Dan janganlah membunuh anak-anak. Ni dalil kata jangan bunuh anak-anak. Cuma ada dalil lain tuan, kita perasan, kita balik nanti kita kaji hadis-hadis. Ada Nabi kata bunuh wanita dan anak ni. Macam mana keadaan dia pula? Kalau mereka ni tumpang sama pergi perang, duk pegang senjata, duk pi ni sebagainya, mereka ni pula tolong duk panah sebagainya. Kalau lagu tu memang terang-terangan kita bunuh mereka tuan. Sebab apa? Memang mereka niat untuk nak perang sama. Kalau mereka duduk belakang-belakang takut sebagainya ni, itu bukan. Kalau mereka pun memang pakai senjata sebagainya, memang nak perang juga, itu cerita lain pula. Itu dalam bab lain. Tapi secara umumnya wanita dan anak tak perlu kita bunuh, dan juga kita bunuh mereka dalam peperangan. Hadis Muslim tuan. Okey, sikit lagi tuan. Hukum berdoa di sosmed. Saya pun dulu faham apa dia sosmed ni. Somalia ke apa dia? Kita faham tuan sosmed ni apa dia? Kalau kita jumpa di sosmed, apa dia tuan? Social media. Ni handset tuan ni. WhatsApp, Telegram, Facebook, handset apa tu? App-app si ada ni social media nama dia. Ada social media. Saya pun cari apa dia ni? Sosmed apa kami dua JPN pun lah ni belajar secara online learning. Macam-macam. Saya pun mengaji esok ni ada kelas tuan. Kelas apa mengaji ni pun online juga tuan di UM tu. Jadi tuan, apa hukum berdoa dalam sosial media ni tuan?
Hukum berdoa di sosmed. Secara umum, tidak masalah berdoa di sosial media atau di tempat-tempat umum, atau berdoa dengan suara yang didengar oleh orang lain. Untuk beberapa kasus tertentu, terkait doa di sosial media, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Okey, secara umumnya nak doa ni silalah berdoa, tak ada masalah. Tapi kita tengok balik, apa dia punya doa yang kita doakan itu. Kena rujuk balik, kena nilai balik, tuan. Membuat status berisi doa di sosmed dalam rangka mengajarkan doa yang sahih kepada orang lain. Insya Allah, kegiatan semacam ini termasuk amal saleh. Kalau kita nak ajak orang, contohnya nampaklah musim hujan, macam mana nak ajak orang-orang ni, kawan-kawan kita ni, geng apa? Geng jemaah Mustaqim, Masjid Mustaqim Seria. Doa apa? Doa sekolah menengah apa? Grup sekolah menengah dulu ni. Geng mana? Geng sekolah mengaji dulu ni. Contoh, kita ada grup. Bila ni musim hujan ni macam mana ni? Kita ajak orang, Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, bagilah turun hujan ni, hujan yang manfaat. Kita doa. Turun hujan lebat, kita ajak orang. Carilah gambar-gambar mana, oh ni hujan lebat, oh ni doa dia. Allahumma shayban nafi'an. Boleh ajak orang pula sama. Contoh. Kalau betul, ya boleh, tak ada masalah. Kalau kita ajak orang pula, cara berdoa. COVID-19 ni macam mana doa? Banyak doa kita boleh amal. Kita ajak, itu boleh, tuan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala pelakunya, yaitu orang yang mengikutinya. Kalau kita ajak benda kebaikan, orang ikut kita ni dapat pahala seperti mana dia amal, tuan. Kita ajak kawan kita, lepas pagi-pagi sembahyang subuh tu balik sat, rehat-rehat, matahari naik sikit, kita buat duha. Dia perlu buat duha 2 rakaat, 4 rakaat. Nabi kata apa? Aisyah kata, aku lihat Nabi rajin solat duha 4 rakaat. Dan dia akan tambah beberapa rakaat yang dia mau. Mungkin 4, mungkin 6, mungkin 8 contohnya. Tapi selalunya 4 rakaat Nabi sembahyang duha. Dan Nabi pesankan Abu Hurairah pula, sebelum tidur jangan tinggal 3 benda ni. Puasa 3 hari dalam sebulan, waktu solat duha 2 rakaat. Dan jangan tidur sebelum solat witir. Buat witir baru tidur. Itu dalil dia. Kita ajak kawan kita, kalau kita perlu buat, pahala dia dapatkan dia. Sebab apa? Dia buat amalan tu, kita ajak. Tapi salin kat kita, tuan. Ya Allah, bagaimana banyak pahala ni? Yang aku tahu dulu ni pahala tak banyak mana. Kita kenal kita, tuan, tak banyak mana pahala. Tapi Allah kata apa? Lupakan kau. Dulu kat dunia dulu ni kau ajak kawan-kawan kau. Solat duha lah, solat witir lah, doa sebagainya. Buang amal. Salin kat kita, tuan. Ini dari kuat, tuan. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapat pahala seperti pahala pelakunya. Orang yang mengikutinya, tak kurang sikit pun pahala dia. Macam bulan puasa lah, dia puasa, tapi kita jamu kat dia pakai muka puasa. Nasi harap ke, buah kurma sebiji ke, ayam minum seteguk pun, tuan. Dia minum ayam kita, tuan, kita bagi salin pahala sehari dia puasa, tuan, tanpa dikurangi sikit pahala dia pun. Hebat tak hebat, tuan? Kita jamu orang muka puasa. Jadi tuan, benda-benda ni, tuan, kita ikut sunnah Nabi. Hadis Muslim. Riwayat Muslim. Kedua, doa yang sifatnya pribadi, seperti doa yang isinya penyesalan atas perbuatan maksiat, tidak selayaknya disebarkan di sosmed. Jadi kalau doa ni benda pribadi, ya Allah, aku bunuh jahat tu ni, ya Allah, aku pernah bunuh seekor lembu, seekor kambing, seekor apa, kucing ke, aku bunuh orang ke apa, contoh. Tak perlu pun dalam ni tulis dalam Facebook pula, oi, dia ni dulu ni bunuh orang punya. Kacau, tuan. Bagus untuk nak abang kata kita ni teruk, lah ni insaf. Tak perlu kita mengelankan ayat kita ke orang. Cukup bangkit malam, kita doa berdoa, nak nangis ke, merayu ke apa, itu kita dengan Allah. Pribadi, jangan kita sebut ke orang pun. Bahkan isteri pun, suami pun, tak perlu kita hibahkan sebenarnya, tuan. Masing-masing jaga, tuan, bab ayat ni, tuan. Ayo, lagi tu kahwin-kahwin ni, oh, punya dia ni, mula panjang cerita, tuan. Okey, itu tak apa pun, tapi dia ungkit tu sekali lagi, tuan. Kalau kita dengan Allah, tuan. Kalau kita lodeh ayat kita, ayat orang, Allah akan lodeh ayat kita. Tapi kes ni, kita lodeh ayat kita sendiri. Terlupa orang tu. Tension marah orang tu, kita marah pula, kita buh dalam ni pula. Ya Allah, Tuhan aku, ampunlah. Kita buh benda pribadi, jangan. Sebab benda tu mengaitkan kita balik, tuan. Islam tak ajar lagu tu. Karena kita diajarkan untuk selalu menjaga kehormatan dan tidak membeberkan aib pribadi. Syariat juga mengajarkan agar kita mengeluhkan masalah kita hanya kepada Allah, bukan kepada sosmed. Jadi cerita dia, apa masalah ni kita minta kepada Allah. Manusia ni baik-baik mana pun, duk report jumpa aku saja, duk kata macam-macam, duk mengadu, boleh dengar, tuan. Tapi kalau hari-hari kita duk abang kawan kita, remah aku hari ni nak abang apa pula ni, semua ni, tuan. Manusia mana pun, tuan, kalau hari-hari kita mengadu ke dia, satu masa, tuan,
aku pun ada masalah aku juga dengan masalah dia. Dah. Allah tuan, lagi kita mengadu, lagi kita minta pada dia, lagi dia suka tuan. Sebab apa? Dia tahu dia saja yang tempat hamba ni bergantung harap. Hanya Allah saja yang dia minta pertolongan. Hanya aku saja yang dia berdoa. Allah suka tuan. Lagi banyak kita berdoa, kita mengadu, kita minta ampun, itu lebih Allah suka. Manusia baik mana pun lagi minta, aku seorang aja kan nak tolong dia ni. Allah tak boleh tuan. Cerita dia, apa masalah? Minta pada Allah. Yang kita minta pada makhluk tuan. Cuma kalau benda-benda yang lain ni, yang lain timbang tara lah keadaan dia tuan. Jadi cerita dia, nak berdoa dalam sosial media umum, ya, ajak orang ke sebagainya untuk ni, ya. Tapi kalau untuk peribadi, tak perlu kita dedahkan aib kita tuan. Okey, tajuk kita hari ni iaitu bab jihad haram hukumnya menyeksa dengan api. Macam mana tajuk hari ni? Kita bunuh dengan api ni tuan. Kita balik pada dalil yang sahih, hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW mengirim kami dalam sebuah pasukan. Satu hari Nabi kirim mereka ni dalam peperangan. Beliau berpesan dekat tim ataupun tentera perang ni, jika kalian berhasil menangkap si fulan dan si fulan, Nabi sebutlah siapa dia, ketua orang Arab ni, berjahiliah apa tu, musyrikin ke sebagainya, disebut. Apa Nabi pesan? Maka bakarlah keduanya dengan api. Kalau jumpa mereka ni, si fulan ni, nama ni, bakar mereka dengan api. Itu arahan Nabi yang pertama. Kemudian ketika kami hendak berangkat, dah mereka nak berangkat, Nabi bersabda pula, Nabi beritahu kali kedua pula, aku tadi menyuruh kalian supaya membakar si fulan. Awal tadi aku suruh bakar mereka ni. Sesungguhnya tidak boleh menyeksa dengan api kecuali Allah SWT. Jika kalian berhasil menangkap keduanya, maka bunuh dia. Nampak tuan? Betul kan? Dalil ni, sebab tu Nabi ni, bila ada Nabi, dia beritahu itu wahyu kan? Dan benda tu punya tak boleh bakar. Malaikat mungkin tegur Nabi sebagainya, Allah tegur Nabi, kalau nak bunuh boleh mati. Itu saja. Sebab tu dari ni awal tu Nabi kata bakar. Dia marahlah sebab apa? Ramai orang Islam pun kena bakar. Jumpa dua orang ni, bakar mereka. Jadi bila elok dia pun nak berjalan, nak bergerak pergi tempat perang, pagi balik. Kalau jumpa dua orang tadi, bukan bakar, tapi yang bakar ni hanya Allah saja yang berhak. Sebab bakar ni api. Api ni, kalau nak seksa ni, api neraka tu, Allah saja yang berhak untuk seksa. Hamba jangan api. Bahkan iblis syaitan buat berapi, tapi dibakar juga mereka tuan. Ustaz, iblis syaitan ni api, kalau bakar dengan api tak ada apa Ustaz. Tak tuan, api neraka 70 kali ganda api dunia tuan. Bayangkan kita lah, tampak ni apa? Kena berdampak, pan. Sakit tak? Pasal apa sakit? Kulit dengan kulit. Kulit takkan sakit. Ni dia punya momentum frekuensi dia tu, katak tampak kuat tu menyebabkan sakit tuan. Sama lah api dengan api sama je, tapi kekuatan api tu yang kuat tu, yang tinggi tu, lawan api yang kecil habis tuan. Tu beza dia. Orang tanya tadi, pasal apa iblis syaitan ni api dengan api masuk neraka? Tak apa lah. Tak. Bezanya api neraka ni berlipat-lipat kali ganda. Kalau tanya dengan dunia kita ni, satu api dunia 70 kali ganda api akhirat tuan. Jadi Nabi pesan apa? Kalau jumpa mereka tadi, bukan bakar, bunuh sampai mati. Itu dalil tadi. Jadi ini yang pertama. Dalil yang kedua pula dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menyeksa dengan siksaan Allah. Apa dalil ni? Jangan pi bunuh dengan api, sebab Allah saja yang boleh menyeksa hamba-Nya dengan api. Itu neraka tuan. Jadi kita ni tak boleh seksa makhluk ni dengan api. Hadis Bukhari. Ini dalil yang kedua yang kuat tuan. Dalil ketiga pula dari Hamzah bin Am al-Aslami radhiyallahu, bahwasanya Rasulullah SAW menunjukkan sebagai amir dalam sebuah pasukan kecil. Jadi amir ni ketua dalam grup yang kecil. Maka aku pun keluar bersama pasukan tersebut. Dia keluar bersama pasukan tersebut. Rasulullah SAW berpesan, Nabi pesan, jika kalian berhasil menangkap si fulan, maka bakarlah dia dengan api. Aku pun berpaling untuk pergi. Nabi Rasulullah SAW memanggilku kembali dan aku pun kembali kepadanya. Beliau berkata, jika kalian berhasil menangkap si fulan, bunuhlah dia dan janganlah membakarnya dengan api, kerana sesungguhnya tidak boleh menyeksa dengan api kecuali Rabb yang mencipta api. Sahih Abu Daud, Ahmad. Tadi kita baca tadi hadis Bukhari. Hadis yang ketiga ni pun
dia lebih kurang yang sama yang awal. Tapi yang pembawanya Abu Daud dan Ahmad. Benda yang sama. Mungkin jadi itu dah Nabi arah pertama suruh bunuh dengan bakar. Jadi bila main kedua lepas tu Nabi panggil balik, jangan bunuh dengan api, Allah saja berhak bunuh dengan api. Jadi mereka ni bunuh terus. Jadi hadis Abu Daud dan Ahmad. Yang keempat, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu kesempatan kami bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Dari berjalan dengan sahabat-sahabat ni, kemudian beliau pergi untuk menunaikan hajatnya, pergi qada hajat. Lalu kami melihat humarah, burung kecil, bersama dua anaknya. Humarah ni jenisnya burung bersama dengan anak dia. Kemudian kami menangkap kedua anak burung tersebut. Mereka yang duk ikut Nabi rombongan ni, berjalan ni, mereka tangkap kedua anak burung tersebut. Kami menangkapnya, kedua anak burung tersebut. Maka induk, ni mak dia lah, induk ni, dia punya ni, induk burung tersebut membentangkan sayapnya. Kemudian datanglah Rasulullah SAW berkata, siapakah yang telah mengganggu induk burung ini dengan menangkap anak-anaknya? Ni siapa antara kita ni? Dia pergi kacau sama burung ni, ambil anak dia ni dan tinggal mak dia ni. Kembalilah anak-anak burung tersebut kepada induknya. Apa bagi balik? Anak-anak tadi yang ambil ni bagi kat mak burung tadi. Kemudian beliau melihat sarang semut. Nampak tuan? Sarang semut pula yang telah kami bakar. Itu dia kan, sahabat-sahabat ni daripada ikut ni pergi bakar sarang semut pula tuan. Kemudian beliau bersabda, siapakah yang telah membakar sarang semut ini? Kami. Dia patut lah, kami bakar. Tuan, seronok. Besoklah dah depa bakar. Sebut kami, sahut kami. Rasulullah SAW pun berkata, sesungguhnya tidak boleh menyeksa dengan api kecuali Rabb yang telah menciptakan api. Sahih Abu Daud. Nampak tuan? Betul, semut pun tuan tak boleh kita bakar tuan. Sebab dia pemakhluk Allah juga tuan. Dia cerita dia, kena tengok balik hadis Sahih dan Abu Daud. Tadi binatang tadi pun yang dia ambil anak dia ni nak buat apa? Bagi balik kat mak dia. Lepas tu hablum minallah, hablum minannas, hablum dengan makhluk-makhluk pun kena jaga untuk hubungan kita. Betul kalau semut tadi kan, bakar sarang semut. Siapa bakar ni? Kami bakar. Nabi tegur, sesungguhnya tidak boleh menyeksa dengan api kecuali Rabb yang telah menciptakan api. Ini dalil yang kelima tuan. Jadi betul binatang pun Nabi larang kita bakar tuan. Bahkan ini apa ni semut tuan. Itu sini tuan. Hukum membunuh semut dengan air panas. Macam mana pula ni? Boleh tak boleh? Ustaz bukan pakai api, kami siram air panas. Air mah tengok banyak sangat ni. Apa cerita tuan? Hukum membunuh semut dengan air panas. Semut termasuk binatang yang tidak boleh dibunuh. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, rupanya tuan, semut ni antara binatang yang tak boleh kita bunuh. Ustaz, macam mana ni, rumah saya semut banyak ni. Kita bincang lagi. Tapi dalil tuan apa Nabi sebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh 4 jenis binatang: semut, lebah, hudhud, dan suradi. Ni binatang tuan, semut tak boleh bunuh, lebah, hudhud ni burung hudhud, dan suradi tuan. Hadis Ahmad. Riwayat Ahmad, kecuali jika semut itu mengganggu atau membahayakan ketika berada di rumah. Maka boleh diusir, jika tidak memungkinkan, maka dibunuh. Tentang cara membunuhnya, Nabi SAW melarang menggunakan api. Sebenarnya kalau semut tu banyak omong kita boleh halau. Tak mau. Kalau perlu bunuh juga, boleh bunuh. Kalau kita lah mungkin pakai resep ke apa ke. Tapi jangan bakar mereka ni. Itu sebenarnya dalil kita baca. Tapi lagi tuan, sikit lagi. Karena yang boleh menghukum dengan api hanya Allah Ta'ala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah singgah dalam salah satu safar beliau. Ternyata beliau melihat ada rumah semut yang dibakar. Siapa yang membakar ini? Tanya beliau. Kami, jawab para sahabat. Kemudian Nabi SAW bersabda, yang artinya, tidak boleh membunuh dengan api kecuali Rabb pemilik api, yaitu Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Kita baca tadi ni hadis Abu Daud. Tak boleh kita bakar dengan api. Sebab apa? Allah yang berhak untuk bakar dengan api. Sebab dia pencipta api tuan. Membunuh dengan air panas. Sebagian ulama menyebutkan bahwa membunuh dengan air panas termasuk bentuk membunuh dengan api. Sebagai ulama kata kalau buah panas pun sama macam api juga. Itu sebagai ulama yang sebut. Sehingga dihukumi terlarang. Dalam Fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan,
Membunuh dengan air mendidih termasuk membunuh dengan api, dan termasuk penyiksaan yang bertentangan dengan prinsip membunuh dengan cara terbaik. Karena itu tidak dibolehkan. Fatwa Syabakah Islamiyah. Konsul. Tuan-tuan kena timbang tarah, tengok keadaan macam mana. Kalau tuan-tuan kita ada cara lain yang lebih boleh bunuh benda tu sekaligus tanpa guna api, kita guna cara tu. Kalau habis lalat kali, waktu yang ada, tu cerita lain lah. Ada main keadaan semasa. Cuma kita dalil yang ke-6 tuan. Kandungan bab, haram hukumnya menyisa dengan api di dunia ataupun dengan membakar binatang-binatang meskipun hanya seekor semut. Menyisa dengan api merupakan khusus bagi Allah. Allah akan menyisa orang kafir dengan api. Itu kita baca tadi, yang benar Allah ni cerita api, Allah saja yang berhak seksa dengan api. Okey, para salah berbeza. Jadi salah ni ulama-ulama terdahulu dia beza tentang membakar dengan api ni. Sebagian dari mereka memakruhkannya, ada yang kata makruh. Iaitu Umar, Ibnu Abbas dan lainnya. Sementara yang lain pula melakukannya. Ada setengah depa yang buat. Contoh pertama, Abu Bakar telah membakar para pembangkang dengan api di depan para sahabat. Yang mana golongan murtad tuan, dia bakar tuan di depan sahabat. Ali membakar kaum Zindiq dengan api. Itu yang berlaku kan pada mereka dahulu. Berdasarkan penelitian dari masalah ini, maka pendapat yang terpilih adalah tidak boleh bahkan haram. Berdasarkan apa tadi? Yang pertama kita tengok tuan, Rasulullah SAW menjadikan sebagai khusus Allah sahaja yang boleh untuk seksa dengan api tadi. Yang tidak boleh dirampas oleh siapa pun walaupun semulia dan setinggi apapun kedudukannya. Ini ulama bincang kan, kita bincang ni. Kedua pula, pembolehan daripada sebagian sahabat bertentangan dengan larangan daripada sebagian sahabat lain. Ada sahabat kata buat, ada sahabat yang tak buat. Sehingga batallah pengambilan dalil darinya. Maka hukumnya dikembalikan kepada nas yang sudah sangat jelas tadi, iaitu tidak boleh membakar dengan api. Oleh kerana itulah Bukhari menulis judul bab dalam kitab Al-Jihad ni, yang sahih ni, tidak boleh menyisa dengan selain Allah. Al-Hafiz mengomentari, memberi pandangan dengan perkataannya, demikianlah kesimpulannya hukum dalam masalah ini kerana dalilnya sudah sangat jelas. Jadi kita tak boleh kita bakar dengan api ni. Yang ketiga pula, belum bincang lagi, barangkali orang-orang yang membolehkannya belum mengetahui. Mungkin masa awal itu boleh bakar dengan api, tapi bila mai lepas tu tak boleh. Sebab tu berlakunya Ali bin Abi Talib pernah membakar suatu kaum dengan yang murtad daripada Islam. Lalu sampailah berita itu kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, berkata, kalaulah itu terjadi padaku, nescaya aku tidak akan membakar mereka. Kerana Rasulullah SAW bersabda, janganlah menyesa dengan sisaan Allah Ta'ala. Api tadi, jangan bakar mereka. Sebab apa? Allah guna api untuk neraka, tuan. Nescaya akan aku bunuh mereka, sebagaimana yang Nabi katakan, barang siapa yang menukar agamanya, murtad tadi, maka bunuhlah ia. Nampak, bunuh. Tapi bukan cara dengan membakar tadi. Ini ulama bincang, tuan. Demikianlah dicantum dengan Imam Bukhari tadi. Yang berlaku 2-3 kes itu, selepas itu tak berlaku dah, tuan. Jadi cerita dia dengan kita membakar orang ni dengan api, tuan. Keempat, dikecualikan darinya apabila tidak ada jalan untuk mengalahkan musuh dengan dalam peperangan kecuali dengan cara membakar. Macam zaman kita lah. Zaman kita lah ni semua pakai api. Pistol, senjata api, nama pun. Bom, tembak, peluru api. Bunuh orang. Kan, senjata Michigan. Kan, peluru berpandu. Apa tu tank, apa tu kereta kebal, semua pakai api kan. Apa tu zaman lah dia jadi berubah dah. Dia timbang tarah. Cerita dia kena sekaligus saja untuk kita bunuh, mati terus. Itu dia punya cara dia. Okey, dalam riwayat lain tuan. Dalam riwayat sebuah hadis, ada seseorang Nabi yang singgah atau berteduh di bawah sebuah pohon, iaitu ada seekor semut menggigitnya. Lalu ia memerintahkan untuk menyiapkan peralatan untuk mengeluarkannya dari bawah pohon. Setelah itu dia memerintahkan agar rumah semut itu datangkan, lalu dia membakarnya. Semut gigit kaki dia suruh bakar semut tu. Setelah itu Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, mengapa tidak satu semut saja. Nampak tuan? Hadis Bukhari Muslim. Kalau betul sekok tadi gigit kita, bunuh sekok tu cukup lah. Ni yang hampir bakar satu sarang ni pasal apa pula? Nampak tuan? Ni ada salah seorang Nabi. Dia cerita dia, sebelum ini pun Nabi Allah dah tegur dah. Nabi-Nabi terdahulu ni ada kena getik dengan semut ni. Apa Nabi kata? Apa dia buat? Dia bakar satu sarang semut tu.
Allah kata apa? Dapat wahyu ni, mengapa tidak satu sebut saja? Hadis Bukhari sahih. Bukhari dan Muslim. Saya tanya, kalau betul tuan-tuan, ada semua kalau rumah ke apa tu, halal-halal lah. Janganlah sampai kalau betul ponsu tu masuk rumah kita, malam saja dia pun makan, kita punya dapur banyak. Jadi penyakit mudarat kena bakar lah sarang tu. Ni dah di dalam kebun ni luas sebenarnya ni, tak kena jenuh bakar kan. Dia pun makhluk Allah juga kan. Timang tak ada macam mana kan, dia punya musibah dia punya kesan-kesan dia mudarat tahu mana kan. Kalau boleh spray ke lagu lain ke apa, guna cara lain. Kalau habis tak ada bakar tu lah cara, cuma itu kita guna kan. Jadi kalau boleh tu hindarkan benda tu. Sebab Nabi kata tadi, bunuh secara makruh. Kalau bunuh bagi mati semua. Bukan seksa dia bakar ni, dia main jadi kesakitan yang amat teruk. Kalau hempak, katok ke apa kan, mati terus dia. Bila bakar ni, dalam keadaan ada seksa dan na'udzubillah. Jadi itu dia punya cerita pada hari ini kan. Jadi kalau kita ni sebelum mungkin jangan guna api ni untuk kita bunuh kan. Okey lah sini dah sikit tu. Hukum sebarangan membunuh haiwan. Macam mana haiwan ni kita bunuh ikut suka kan. Hukum sembarangan membunuh hewan. Membunuh hewan karena tujuan manfaat dibolehkan dalam Islam, seperti untuk dimakan jika hewan tersebut halal dimakan, atau dimanfaatkan kulitnya dan bagian tubuh lainnya jika hewan tersebut haram dimakan atau hewan yang mengganggu. Tentu saja selama manfaat tidak melanggar rambu syariat, karena Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kalau hewan tu kita nak guna makan ke untuk manfaat, boleh kita bunuh kan. Kalau kita nak bunuh dia, mungkin dia ni datang ni, kita ambil kulit dia ke apa ke, boleh kita bunuh kan. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang di bumi untukmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Secara umumnya Allah bagi kita kat semua kat bumi ni yang ada ni untuk kita ambil manfaat. Kalau boleh ambil, bunuhlah tuan-tuan. Allah telah menyediakan segala yang ada di bumi ini untuk manusia, termasuk juga hewan. Namun ini bukan berarti manusia boleh bertindak semena-mena kepada hewan atau membunuh hewan secara membabi buta tanpa tujuan manfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa membunuh seekor burung usfur dengan sia-sia, maka nanti di hari kiamat burung tersebut akan mengadu kepada Allah seraya berkata, ya Allah, ya Tuhanku, si fulan telah membunuhku dengan bermain-main dan tidak membunuhku untuk diambil manfaatnya. Hadis riwayat Nasai dan Ibnu Hibban. Binatang tuan, akhirat nanti dia akan tanya oleh Allah, ya Allah, si fulan lu ni bunuh aku apa? Main-main je, so syok. Bukan nak ambil manfaat pun, bukan nak makan pun, bukan nak ambil apa-apa pun. Apa ingat tuan? Hari nanti kita pun akan dikenakan balik siasat seperti apa itu. Buktinya apa tuan? Binatang yang bertanduk, lembu ni dengan lembu ni, mereka bergaduh kat dunia tuan. Apa jadi? Akhirat nanti dibangkitkan nanti, mereka yang bertanduk tadi tanduk kawan dia yang tak tanduk. Allah apa? Suruh yang mana ni tanduk balik pada dia tuan. Akhirat berlaku tuan. Dah habis urusan tu, mereka habis dekat tu je. Tak nak kata ada neraka syurga untuk kambing, burung ke apa ni, tak ada lah. Tapi pada masa nanti, yang mana kat dunia ni dia tanduk kawan dia, yang bertanduk tu kena tanduk balik. Yang mana yang si pembuli tu, akhirat kena balik tuan. Nampak kata kalau binatang pun tak ada tuan, kita ni lagilah panjang lagi cerita tuan. Sebab tu pada masa ni panjang lama tuan tu dihisap. Dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditegaskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jangan jadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran lemparan. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita nak training apa pun, jangan tepi tembok ikut suka ke apa ni. Kalau betul nak manfaat dah ni, tembok nak makan, ambil pelanduk ke rusa ke apa, ni dah saja test tembok mati dulu tu, biar dulu tu. Jangan tuan. Jadi kalau betul nak ni, tembok mati, ambil manfaat, makan ke apa bakar ke apa kan, cerita lain lah kan. Ni dah ni pi tembok balik dulu saja jadi bangkai. Itu jangan tuan. Sebab apa? Dia akan dipertanggungjawabkan balik. Sebab apa? Kena ada manfaat. Bukan kata kita buat sia-sia tuan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menambahkan, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang melakukan tindakan seperti itu, yakni yang dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas di atas, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah laknat siapa yang mana dia tak guna manfaat, dia makan apa, dia bunuh ke apa tu untuk manfaat dia. Kalau saja main-main, akan dilaknat oleh malaikat oleh Rasulullah SAW.
Hadis-hadis di atas menunjukkan haram membunuh hewan secara sia-sia karena ancaman laknat adalah tanda keharaman dan menunjukkan dosa besar. Sebagaimana diterangkan para ulama, setiap dosa yang diancam laknat Allah dan Rasulnya adalah dosa besar. Ada wadawa. Kalau ada Allah laknat tu, Allah laknat, Nabi laknat tu, semua itu dosa besar. Saat menjelaskan hadis di atas, Imam Nawawi rahimahullah menyimpulkan dengan menukil pernyataan para ulama yang menjelaskan hadis tersebut. Larangan ini menunjukkan membunuh hewan secara sia-sia adalah haram. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Demikian pula pada Fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, membunuh kucing, anjing selain anjing hitam atau anjing gila secara sengaja tanpa untuk tujuan syar'i, hukumnya adalah haram. Pelakunya berdosa, wajib beristighfar kepada Allah dan bertaubat. Kalau main anjing gila ke apa ke, kita bunuh, cerita lain. Untuk kemaslahat, tidak saja bunuh kucing, bunuh-bunuh yang tak kena-mena ni, akan diminta bertanggungjawabkan, kena bertaubat. Dah, taubat nasuha, minta ampun kepada Allah, tuan. Saya mulakan tu tajuk ini. Jadi cerita hari ni cerita dia pak, kalau kita nak bunuh ni, hindar daripada kita guna api tu. Kalau boleh tuan, hindarkan. Kalau kita perang pun jangan kita bunuh musuh kita dengan api. Dibakar mereka pula. Bagi mati turun. Tembak turun mati. Jadi kita duduk seksa-seksa sebenarnya. Kalau binatang pun sama juga. Tengok keadaan sebagainya. Allah Alam, saya mau dekat ni tu ada tu nak tanya apa? Kita dengan tajuk ni. Ya, sila. Okey, so ni ada okey. Macam mana? Betul-betul, terima kasih. Salam Jumaat. Nak jawab apa? Waalaikumsalam Jumaat. Itu bahasa dia tak betul kan? Islam ajak kita salam ni apa? Assalamualaikum, pendek. Panjang sikit, Assalamualaikum warahmatullahi. Nak panjang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pagi tu kalau dibagi pendek, jawab pendek. Kalau dibagi panjang, kita akan jawab sama atau lebih pada tu. Tu Nabi ajak kita. Cuma kalau dia buat salam Jumaat tu, nak jawab pun tak reti. Dia tak clear sebenarnya. Cuma dia sampaan lah. Salam Jumaat begitu je. Tapi maknanya tu bukan salam yang betul. Dia mesti Assalamualaikum warahmatullahi. Cuma kita buat salam koma. Salam tu mungkin yang betulnya dia boleh urus balik lah. Kalau salam tu orang faham kata Assalamualaikum, ya. Jadi dia macam sikatan kan. Aku sebagainya. Tapi dari segi bahasanya ketika tu kita penuhkan, itu lebih baik. Cuma kalau itu untuk nak ringkas sebagainya, jadi dia akan timbul nanti. Ulama ni kata lagu ni, ulama ni kata lagu ni, ada yang kata boleh, ada yang kata boleh. Timbul masalah. Nak cantik, Assalamualaikum, selesai. Siapa tak kata apa? Hindarkan daripada khilaf, kita balik yang sunnah Nabi sahih. Siapa tak kata apa? Jadi betul tak? Cuma orang yang kata salam Jumaat, salam sebagainya tu, kita sebagai kata hai lagu-lagu kan. Abang hai orang putih hai, kita salam Jumaat. Gagah lagu tu. Tapi daripada segi pahala apa tu, dia tak ada kata pahala apa dari situ. Cuma apa tu, cuma perkataan yang baik lah. Cuma perkataan baik ni ada qiyas kata doa sebagainya. Jadi panjang cerita. Buat tu ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai masalah. Tak ada sebab apa dah. Allah Alam. Ada tanya lagi kan? Lepas saya mau diri insyaAllah. Kita mula pada minggu depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, 2 minit you know.